Hi, hello everyone. Welcome to my English class with me, Teacher Miza. Hi kids. Today you are going to listen to a simple explanation by Cikgu Daryl. Good morning everyone, welcome back to my channel. I'm Cikgu Daryl and today we shall continue on Module 6, Getting Around Smart Kids. But for this section today, I will be more focusing on how do we read time in English. But just before that, Cikgu kena terangkan pada anda dahulu bagaimana kita nak membaca masa dalam bentuk digital dan juga dalam bentuk analog. Apakah maksud bentuk analog di sini? Kalau anda lihat jam di depan skrin anda, analog bermaksud kita melihat masa mengikut jarum jam dan juga jarum minit yang menunjuk kepada angka yang berwarna merah dan besar ini. Itu adalah bermaksudnya bentuk analog. Manakala untuk bentuk digital, ia merujuk kepada nombor-nombor yang berwarna hitam dan kecil di luar sini bersamaan dengan bintik-bintik dia. Okey, ini adalah nombor-nombornya. So, kalau satu bermaksud 5 minit, dua bermaksud 10 minit dan seterusnya lah sampai ke 55. Okey, yang 11 ini bermaksud 55 minit. Contoh sekarang adalah jam 3.25. So, kita akan tahu bila cikgu sebut jam 3.25, maksudnya jarum warna merah ini akan menunjuk kepada arah angka 3 dan jarum biru ini akan merujuk kepada angka nombor 5. So, when we say something in digital, you will have the picture in the analog form. Apabila kita sebut masa tersebut dalam bentuk digital, anda akan terus faham bahawa masa tersebut dalam bentuk analog secara gambaran. Dan apakah maksud titik-titik hitam di sini? Yang ada 1, 2, 3, 4. Ini adalah titik-titik minit dia lah. Kalau anda lihat di sini sekarang, jarum biru ini sedang menunjuk ke arah bintik hitam kedua selepas 5. Ini bermaksud masa sekarang adalah pukul 4.567 4.07 dalam bentuk digital. Tapi ini bukan fokus kita pada hari ini. Cikgu hanya sengaja fahamkan anda saja bagaimana kita nak lihat masa dalam bentuk digital dan juga analog kerana ia mempunyai hubung kait nanti kepada apa yang kita nak belajar pada hari ini. Sebelum kita memulakan pengajaran pada hari ini, mari cikgu tunjukkan pada anda dahulu sesuatu yang perlu kamu tahu tentang masa apabila kita nak menyatakannya dalam bahasa Inggeris. Dalam bahasa Inggeris, selain daripada kita menyatakan sebagai 15 minit ataupun 15 minutes, kita juga boleh menyatakannya sebagai a quarter yang bermaksud satu suku. Kerana satu jam ada 60 minit, 15 minit adalah satu suku daripada satu jam tersebut. That is why dalam bahasa Inggeris kita menyatakannya sebagai a quarter. Manakala untuk 30 minutes ataupun 30 minit, kita juga menyatakannya sebagai half dalam bahasa Inggeris. Kerana 30 minit adalah separuh daripada satu jam. Oleh itu, dalam bahasa Inggeris, kita juga boleh menyatakannya sebagai half. Pentingnya, 15 minutes sama dengan a quarter, 30 minutes sama dengan half. Kerana kita nanti akan banyak menggunakan terma-terma ini untuk menulis masa dalam bentuk bahasa Inggeris. Mari kita tengok contoh dahulu di sini. Ini sekarang masa menunjukkan 6.45. Tadi masih ingat minit-minit yang berwarna hitam di sini? Sekarang adalah 6.45. Jadi jarum jam menunjuk kepada 7 dan jarum minit menunjuk kepada 9. Memandangkan masa pagi ataupun petang ia tidak dinyatakan, jadi cikgu bagikan satu contoh sahajalah. Sekarang adalah 6.45 pagi. Bagaimana kita nak menyatakannya secara lebih formal? Okey, inilah cara dia. A quarter to 7 in the morning. Tadi cikgu sebut a quarter bermaksud 15 minit. Dari 9 sampailah 12, ia adalah mempunyai 15 minit. Dan 15 minit bersamaan dengan satu suku ataupun a quarter dalam bahasa Inggeris. Jadi kita tahu masa sudah tinggal 15 minit lagi untuk sampai ke pukul 7. Jadi dalam bahasa Inggeris dengan cara lain kita boleh tulis sebagai a quarter to 7 in the morning. Satu suku sehingga 7 pada waktu pagi.
Dan satu suku ini adalah dalam bentuk 15 minit sebelum pukul 12. Inilah satu suku dia. Kalau 1 jam memang warna oranye penuh lah satu bulatan ini. Tetapi sekarang dia hanya 15 minit, dia hanya 1/4 daripada 1 jam ini, maka dia gunakan 1 quarter. Inilah bahagian yang bermaksud 1 quarter. Alright. Next, contoh kedua. Sekarang masa adalah 7:15. Seperti biasa, pagi ataupun petang tidak dinyatakan. Jadi cikgu bagikan contoh sajalah. So, sekarang adalah 7:15 AM pagi. 15 minit lagi. So, 15 minutes mestilah a quarter. Tadi satu suku sehingga 7. Sekarang dia sudah melimpas 7. Satu suku melimpas 7. So, melimpas ini dalam bahasa Inggeris bermaksud past. Jadi di sini masa untuk menulisnya adalah a quarter past 7 in the morning. Okay, satu suku melimpas 7 pada waktu pagi. Dan sekarang satu suku dia berlaku di sini. Satu suku, a quarter. Next example. Ini jam berapa? 3:30. Kita selalu sebut 3:30 kan? Ataupun 3:30 dalam bentuk digital. Macam biasa, tidak dinyatakan pagi ataupun petang. Jadi cikgu nyatakan untuk anda lah. So, sekarang adalah 3:30 PM. So, PM adalah petang. Bahasa Inggeris, in the evening. So, 3:30, 30, dia sudah melimpas 12 selama 30 minit. Dan ia adalah separuh daripada 1 jam ini. Maka, kita tulisnya sebagai half past 3 in the evening. Sebab PM kan, 30 half past 3. Separuh melimpas 3, kan? Dia sudah pukul 3. Tadi sepatutnya jarum di sini. Dia dah melimpas separuh. So, half past 3. Inilah separuh dia. Okay. Next, contoh terakhir. Tadi kita sudah belajar tentang quarter. Kita sudah belajar tentang half. Sekarang bagaimana pula dengan masa ini ya? Jam menunjukkan 5:55. Cikgu bagikan contohlah PM saja. 5:55 PM. 5 minit lagi mau sampai pukul 6 sudah kan? So, bagaimana kita nak menyatakannya dalam bahasa Inggeris dalam bentuk lain? Inilah contohnya. 5 to 6 in the evening. 5 minit lagi untuk sampai pukul 6 pada waktu petang. 5 to 6 in the evening. Tidak salah kalau anda sebut 5:55 PM. 5 to 6 in the evening, dia cuma dari segi penggunaan bahasanya adalah lebih rasmi berbanding dengan kita membacanya dalam bentuk digital. Alright? Jadi ini adalah contoh-contoh lah yang kamu perlu anda tahu, yang mempunyai half, a quarter to, a quarter past, dan juga 5 to something. Alright, 5 to pukul berapa ya. Dan ini adalah kompartmen ya. Okay, 5 minit lah bermaksud dari 11 sampai 12 hanya ada 5 lagi titik-titik hitam dia. Okay, so this is 5 minutes punya kompartmen. Alright, ataupun partition. Okay, mari cikgu test pada anda dahulu sama ada anda pandai lihat masa ke tidak. Sementara cikgu sedang membincangkan soalan ini, anda boleh ikut perbincangan ini sekali dan cuba menjawab. Dan anda boleh lihat kalau jawapan anda sama dengan cikgu ke tidak. Ya, leaves bermaksud bertolak, arrives at bermaksud tiba pada. So, kamu kena pandai melihat jadual kereta api inilah. Okay, jadual kereta api ini. So, kita mula dengan soalan pertama. What time does the train leave from Warden? Pada pukul berapakah kereta api tersebut bertolak daripada Warden? So, kita lihat Warden. 8:15. Jawapan dia adalah 8:15. So 15 ini adalah 15 minit dan 15 minit bersamaan dengan 1 quarter ataupun a quarter. Jadi sekarang a quarter ini pas pukul 8 ke ataupun dekat pukul 8? Dia sudah pas. So jawapan dia adalah it leaves at quarter past 8. Okay, 15 minit melalui 8, quarter past 8, ataupun dalam bentuk digital kita bacanya sebagai 8:15. Alright. So question number 2. What time does the train leave from Chester? We look at Chester. Okay, 6:45 in digital form. So we know that kita sudah tahu ia adalah 15 minit lagi mau sampai pukul 7 sudah. So what time does the train leave from Chester? It leaves at
a quarter to 7. Bukan a quarter past 7 ya. A quarter past 7, 7.15. Tapi sekarang dia dekat pukul 7, tapi belum sampai di pukul 7. So, dia satu suku kepada 7. Okay, a quarter to 7 ataupun dalam bentuk digital 6:45. Untuk soalan nombor 3 pula, what time does the train arrive at Green Park? Kita lihat pula Green Park. Pukul berapa dia tiba di Green Park? 8:55. 5 minit lagi untuk sampai pukul 9. So what time does the train arrive at Green Park? It arrives at 5:09 ataupun 8:55 dalam bentuk digital. That's all for today. Thank you for watching. Bye.